saya adalah pengerusi Jawatankuasa Kesihatan NCWO, National Council of Women's Organisations. Previously saya mantan pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim lah ya. Hari ini kita akan bersama dengan pakar bedah terkemuka, pakar bedah payudara terkemuka negara, iaitu Dr. Azlina Firzah Abdul Aziz. Kami ni ada surname sama tapi kita tak sama bapa saya dah kenal Dr. Azlina Firzah daripada tahun 90-an ya. Jadi Dr. Azlina apa khabar? Kabar baik, boleh dengar semua? Boleh, saya dengar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jemputan untuk menyampaikan sedikit sebanyak tentang kesedaran kanser payudara yang masih kurang di negara. Kurang, yes. Ya, betul Dr. Azlina. Ni tuan-tuan perempuan yang dihormati sekalian, kita agak terlewat sikit 7 minit pagi ni. Saya mohon maaf kerana sedikit masalah teknikal lah ya. Baik, sebelum kita mulakan, tajuk kanser payudara ni sangat sesuai lah dengan bulan Oktober ni kan Dr. Azlina. Ini adalah bulan kesedaran kanser payudara pembunuh nombor 1 wanita bukan saja di Malaysia tetapi juga di serata dunia ya. Sebelum kita mulakan, izinkan saya Dr. Azlina untuk membaca sedikit biodata profesional ikhtisas Dr. Azlina ya. Ini sangat penting lah. Lepas ni boleh cari Dr. Azlina di hospital yang dia bertugas ya. Dr. Azlina Firzah Abdul Aziz dilahirkan di Berseri Perlis. Jadi orang Perlis hari ni sangat saya ucap tahniah lah ada pakar kanser payudara di Perlis, Malaysia ya. Mendapat pendidikan di Konvent Bukit Nenas Kuala Lumpur untuk bahagian sekolah rendah dan sekolah menengah, dan merupakan graduan Universiti Malaya Medical Dr. Azlina dari Universiti Malaya pada tahun 1990. Itu 33 tahun yang lalu ya Dr. Azlina. Congratulations ya. Yelah, secrets out. Dan mendapat Masters in Surgery daripada UKM pada tahun 2001 so bukan calang-calang, dah 21 tahun menjadi pakar betul doktor? 2001 ya. 2001, so 21 tahun ya. Dan juga Dr. Azlina ni bukan saja aktif di dalam bidang kepakaran dia adalah ahli kepada Akademi Perubatan Malaysia lebih daripada 10 tahun dan merupakan fellow Akademi Perubatan Malaysia ya. Dr. Azlina telah pun sebelum bertugas di tempat sekarang iaitu di Pantai Hostel Kuala Lumpur Bangsa dan juga di Park City Medical Center in Desa Park City. Beliau 18 tahun berkhidmat dengan Kementerian Kesihatan ya, terutamanya di Hospital Kuala Lumpur, Hospital Putrajaya dan Hospital Selayang. Okay? Dan saya paling suka dengan Dr. Azlina ni sejak dari azali lagi dia banyak suka membuat advokasi dan khidmat masyarakatnya. Dan setakat ini beliau merupakan ahli council, member of the breast chapter in the College of Surgeons Malaysia, vice chair of the women's chapter of the College of Surgeons. Beliau juga board of director National Cancer Society of Malaysia. Dan ini adalah council member sejak tahun 2020 ya, dan banyak berkhidmat dengan Wear It Pink Breast Awareness Campaign di Pantai Hospital Kuala Lumpur semenjak 2008. Baik, Dr. Azlina, saya harap kita boleh mulakan perkongsian ilmu pada pagi ini. Boleh, Doktor? Boleh, insyaAllah. Boleh. Okey, saya share screen, Doktor ya. Terima kasih, Profesor Dayang. No problem. Dah tak boleh panggil profesor dah saya rasa ni sebab dah bersara. Tapi dah biasa. Okey. Baik, boleh nampak slide? Saya akan buat screen share. Boleh nampak slide show? Okay, yes. All yours, Dr. Azlina. Silakan. Okay. Terima kasih.
Kalau doktor nak saya move to the next slide, just beritahu saya. Okay. That means I tak boleh move the ni Yeah, that's right. Okay. Alright. So selamat pagi dan Assalamualaikum sekali lagi kepada all the viewers, siapa yang melapangkan masa tu, terima kasih. Pada saya, kesedaran kanser payudara ni dah lama, dah banyak kempen kita dah buat bertahun-tahun ya. Tetapi masalahnya ada banyak salah faham tentang kanser payudara dan cara-cara kita menjalankan tes-tes untuk menentukan sama ada masalah di payudara tu adalah kanser atau tidak. Jadi hari ini that's why saya buat title ni untuk kita mempertingkatkan kesedaran dan juga supaya masyarakat lebih tahu hak-hak pesakit untuk mendapatkan pemeriksaan yang betul dan munasabah ya. Okay, so next please. So kita so hari ini agenda kita kena faham apa tu kanser payudara, cara kita nak memeriksa sendiri dan apakah saringan payudara iaitu screening, apakah rawatan yang terkini secara ringkasnya untuk kanser payudara dan kenapa saya sebut secara ringkasnya sebab kanser payudara ni dia banyak jenis. Jadi saya tak boleh beritahu terperinci tetapi secara overall ya. Dan mungkin selepas tu kita boleh saya boleh menjawab soalan lah sesiapa yang sudi bertanya di akhir ramah ni ya. Okay. So apakah anatomi? Anatomi adalah rupa bentuk original atau yang normal untuk payudara, di mana payudara kita memang kita tahu kan ada berbagai saiz ya. Dan secara kasar payudara ni daripada tulang rusuk kedua, paras dia di atas dan tulang rusuk kelima. Tetapi memang kita ada berbagai-bagai saiz dan kelenjar payudara tu dihubungi dengan puting melalui salur-salur susu iaitu milk ducts ya, salur susu. Jadi jikalau ada masalah dalam payudara, dia boleh berasal dari kelenjar payudara atau salur payudara dan seluruh kelenjar payudara tu diselaputi oleh lapisan lemak ya, sama ada kita kurus atau badan besar sikit diselaputi lemak. Jadi di bawah kulit tu lapisan lemak dan mengelilingi kelenjar payudara. Di bawah payudara kita adalah otot ya. Otot pectoralis yang otot dada yang macam dalam bodybuilder tu kita nampak terang-terang otot pectoralis. Di bawah otot pectoralis adalah tulang rusuk. Jadi kalau kita tahu apakah di permukaan atas, lapisan bawah dan lapisan bawah payudara, jadi kita boleh sedar bahawa kalau ada ketumbuhan atau kanser, dia boleh pecah keluar kulit ataupun dia membesar sampai dia melekat dekat otot. Ya, so kita tahu ciri-ciri payudara yang asal ya. Okay. Then next slide ya. Salah satu juga struktur payudara ya, di ketiak tu ada salur limfa, the lymphatic channels ya. Dan ini mustahak sebab kalau ada kanser payudara, sel kanser tu boleh merebak ke kelenjar ketiak. Jadi sebab tu bila kita buat pemeriksaan payudara, kita nak cek sama ada payudara, kedua-dua payudara dan kena cek ketiak ya. So apakah tanda-tanda kanser payudara? Pada asasnya ramai yang datang tidak ada tanda langsung tetapi dikesan melalui X-ray payudara iaitu yang disebut mammogram ataupun ultrasound payudara. Dan kerap kali juga pesakit datang dengan rasa
ada ketul atau benjolan, dan datang untuk pemeriksaan, ya. Ataupun puting terbenam. Ni puting terbenam ni yang tiba-tiba berlaku bila dah dewasa, bukan yang kadang-kadang daripada kecil, setengah wanita memang dilahirkan memang puting dia terbenam, ya, atau disebut inverted nipples, okey, atau retracted nipple. Salah lagi, lelehan dari puting atau discharge, ya, daripada nipple. Now, lelehan dari puting ni yang keluar secara spontan atau spontaneous, bukan kita picit atau keluar. Kita ada macam lubricant, ya, dalam salur-salur susu yang normal. Kalau kita picit kuat-kuat ada keluar macam putih melekit-lekit. Bukan saya sarankan jangan picit kuat-kuat sebab kadang-kadang nanti boleh menyebabkan nipple tu jadi crack dan berdarah. So bila kita check untuk lelehan dari puting, kita tekan sikit saja, tak payah tekan kuat-kuat. Dan lelehan dari puting boleh yang tak berwarna, nampak macam air, atau warna coklat ataupun darah. Apapun lelehan dari puting tidak normal, ya. Melainkan susu bila kita menyusukan anak. So apa-apa lelehan dari puting kadang-kadang kita tak perasan, tapi bila kita tengok bra kita, bila kita buka bra, tengok-tengok ada stain dekat permukaan dalam bra. Jadi bila kita nak buka baju, buka bra ni, tolonglah tengok kalau ada kesan pada bra, ya. Ni mungkin clue ada lelehan. Lagi satu, sakit, ya. Sakit ni jarang dikaitkan dengan kanser, melainkan kalau dah melekat pada otot, dia dah membesar melekat pada otot dan boleh menyebabkan penglibatan macam saraf, ya. So jarang sekali sakit. Selalunya kalau sakit kat payudara kadang-kadang dikaitkan dengan masa kita a few days sebelum nak dapat period, ya, ataupun kita head, ya, sebab bengkak, ya. Lagi satu, sakit di payudara kerap kali dikaitkan dengan cyst, ya, iaitu rongga berisi cecair. Yang cyst ni dia kebanyakan tak berbahaya, ya. Okay, next one please. Okay, bagaimanakah kita mendapatkan maklumat yang seterusnya? Okey, so kalau dah jumpa sesuatu yang tak normal pada payudara, sama ada benjolan, lelehan dari puting, yang secara umumnya boleh pergi kepada klinik rawatan pesakit luar, ya, sama ada di hospital kerajaan, klinik kesihatan kerajaan ataupun klinik kesihatan di mana-mana di bawah hospital universiti, ataupun private GPs, ya, klinik-klinik yang mana yang buka 24 jam atau buka semasa ni di kawasan-kawasan perumahan. Pergilah mendapatkan maklumat, pergi bertanya ni macam mana ni, boleh tak dirujuk, ya. Ataupun pakej saringan atau screening packages, sama ada di klinik atau hospital swasta atau pusat-pusat NGO, iaitu non-governmental organisation, seperti umpamanya National Cancer Society Malaysia ataupun Magna. Kadang-kadang mereka ada unit bergerak, ya, di mana ada mammogram ataupun boleh dirujuk untuk ultrasound, ataupun ada jururawat yang boleh memeriksa terlebih dahulu sebagai saringan, ya, physical examination, kemudian dirujuk kepada klinik yang berkenaan. Ataupun di mana ada klinik pakar bedah am di hospital-hospital kerajaan ataupun di hospital swasta atau klinik bedah payudara. Okey, apa bezanya pakar bedah am dan pakar bedah payudara, ya? Tiap-tiap pakar bedah payudara mesti menjalankan training dalam pembedahan am, ya. Dan training untuk pembedahan payudara ni memakan sekurang-kurangnya 3 hingga 5 tahun lebih selepas menyempurnakan training dalam pembedahan am, ya. Tetapi di Malaysia hanya ada lebih kurang 65 hingga 66 sahaja pakar bedah payudara di, nanti saya beritahu, National Specialist Register, ya. Ada lebih banyak pakar bedah am di Malaysia. Dan
tiap-tiap pakar ni boleh ataupun memeriksa dan menjalankan tes-tes yang berkenaan untuk masalah di payudara. Okay, next. Okey, bila dah sampai kat klinik, apa yang patut berlaku ya? So doktor akan bertanya, apa masalah bila di bahagian mana, adakah puting berdarah atau berair ya? Apakah masalah yang utama bila datang ke klinik untuk pemeriksaan payudara? Juga doktor akan dan sepatutnya bertanya sejarah peribadi seperti bila dapat haid yang pertama, ada anak ke, single ke, ada makan pil perancang ke, ada penyakit lain ke, ada kealahan lain ya. Sebab ni maklumat ni mustahak untuk pemeriksaan lanjutan dan how we manage pesakit ya. Sejarah keluarga. Jadi saya sejak dari kerja dah lama ni selalu saya dapat tahu dari pesakit, ramai yang tak tahu sejarah keluarga ya. Not many people know about their family history. Sebab secara umumnya orang Asia ni tak suka nak cakap pasal sejarah keluarga. Kadang-kadang pantang lah ataupun bad omen lah, macam-macam. Jadi nasihat saya, tolonglah tanya mak bapak atau makcik pakcik ni, ada tak sejarah kanser dan apa kanser dan pada umur apa yang dikesan. Sebab maklumat ni sangat mustahak untuk kita tengok sama ada pesakit tu mempunyai risiko yang tinggi untuk kanser-kanser yang berkenaan. Jadi kalau kita tak tahu sejarah, kita macam nak cek semua sahaja, jadi pemeriksaan tu macam tak fokus ya. Jadi dapatkan sejarah keluarga. Bila dapat kanser dan pada umur berapa, apa rawatan yang dijalankan. Juga penyakit lain. Mesti tahu tentang sejarah keluarga, siapa yang ada darah tinggi, kencing manis, sakit jantung, sakit buah pinggang dan sebagainya ya. Dan baru dah tanya semua maklumat ni, baru kita periksa payudara. Dan pemeriksaan payudara bukan sahaja pada bahagian yang ada masalahnya, katalah ada masalah benjolan belah kanan. Payudara yang kiri pun kena periksa dan kedua-dua ketiak mesti diperiksa secara fizikal untuk nak tengok ada ketulan ke, benjolan ke, masalah di kulit ke. Okay, next please. Okay. Bagaimanakah kita mendapat diagnosis atau kesimpulan apa penyakit payudara yang pesakit tu mengalami ya? Apa yang saya sebutkan tadi, pemeriksaan teliti di mana kita nak tanya sejarah keluarga, etc. termasuklah pemeriksaan fizikal. Okey, itu satu komponen. Lagi satu komponen, kita mesti menjalankan pemeriksaan mammogram, ultrasound atau kedua-duanya. Okey. Dan untuk kita tentukan kalau ada masalah yang tertentu, kita mesti menjalankan biopsi, iaitu kita ambil isi sedikit pada tempat yang tak normal tu dan dites di lab, kemudian ditengok sel-sel tu di bawah mikroskop. Ketiga-tiga dilah baru kita boleh sahkan seseorang itu mempunyai kanser payudara. Okey, kita tak boleh terus nak operate sahaja dan tanpa menjalankan pemeriksaan mammogram, ultrasound atau kedua-duanya, tak boleh nak sahkan. Ya, walaupun katalah pesakit itu datang dalam peringkat lewat dan jelas pada pakar tu memang pesakit tu mempunyai kanser payudara, kita mesti confirm ya, kita mesti buat pemeriksaan untuk payudara yang lagi satu dan juga tes biopsi, sebab kanser payudara ada banyak jenis ya. Okay, next please. Okay, ni adalah mammogram. Bila saya sebut mammogram, ramai pesakit yang saya tak nak mammogram, saya dengar kata sakit lah doktor, dipicit lah. Okay, mammogram ni adalah X-ray payudara di mana dos X-ray-nya sangat rendah, lebih kurang serupa dengan X-ray dada saja,
untuk paru-paru, ya, tak banyak dos dia. Okey, dan mamogram kalau kita buat secara saringan adalah tiap 2 tahun kalau di Malaysia umur 40 ke atas. Jadi kalaulah pesakit tu datang dengan benjolan payudara, walaupun umur kurang dari 40, memang disarankan buat mamogram juga. Kalau umur di bawah 40, kita boleh mulakan dengan ultrasound, tetapi kalau dikesan ada sesuatu yang tak kena pada ultrasound, kita boleh order mamogram pada umur mana-mana pun. Tetapi secara saringan atau screening, mamogram umur 40 ke atas. Jadi, mamogram dia ada banyak jenis. Ada yang analog, ada yang digital. Tapi analog kebanyakan tempat tak ada dah analog, melainkan kalau klinik lama ke ataupun hospital lama, ya, yang memang saya sedar bahawa yang analog mamogram dia picit pada masa yang lebih lama, jadi tak selesa, ya. Untuk mamogram kebanyakannya sekarang dah digital, jadi the timing untuk kita kompres minima 2 view tiap payudara, ya, atas bawah dan juga oblique serong, ya, sebab kita nak tengok bahagian ketiak. Jadi technician, ya, atau yang disebut radiografer yang menolong pesakit semasa membuat mamogram mestilah seorang technician perempuan, ya, wanita, ya. Ini adalah international standard. Tak sepatutnya ada radiografer yang tolong pesakit nak buat mamogram ni kaum lelaki, ya, mesti kaum wanita, sebab kita nak kena adjust breast tu di antara plate yang plastik seperti dalam gambar ni, dan kita ambil gambar untuk melihat ada clue apa-apa benda yang tak kena. Seperti gambar yang di bawah ni lebih jelas ada bintik-bintik putih ni. Ni adalah biji butiran kalsium yang tak normal di payudara yang memberi kita clue yang ini adalah kemungkinan besar kanser, ya. So kalsium yang dilihat yang disebut kita calcification ni bukanlah kalsium yang kita makan dalam pemakanan, ya. Ini adalah kalsium yang abnormal, ya, yang nampak sebagai bintik-bintik putih di mamogram. Dan bintik-bintik putih ni, calcification ni tak boleh nampak pada ultrasound, hanya mamogram saja. Jadi bila kita buat saringan, ya, mamogram atau screening mamogram, kalau kita nampak ni di mana jenis dia, jenis classification yang tertentu, boleh kita dirujuk kepada pakar payudara untuk langkah selanjutnya kalau nampak pada screening mamogram, ya. Next please. Ultrasound. Okey, ultrasound ni adalah menggunakan tenaga bunyi yang high frequency, ya. Dan kita tak boleh dengar, ya, sebab itu disebut ultrasound, ya. Dan ultrasound ada banyak jenis, ada yang digital, ada yang portable macam yang kecil ni, macam besar handbag aja, ataupun yang machine stand alone, ya. Dan dia banyak jenis. Ada yang paling mahal yang banyak fungsi sampai dekat 1 million RM1 juta pun ada, ya. Dan apa yang kita boleh lihat pada ultrasound, kita tak boleh nampak calcification yang kecil, tetapi calcification besar, dan kita boleh tengok ciri ketulan dalam payudara tu. Kalau dia punya tepi-tepi dia tu, margin dia tu tak sekata, tak bulat, dan kita boleh suspek dan yang ketulan ni adalah kanser, ya. Okey. Next one please. So ultrasound kita boleh buat untuk mana-mana umur. Mamogram hanya kalau untuk saringan 40 ke atas, tetapi kalau ada pesakit di mana ultrasound tu dah nampak benda yang tak kena, kita boleh order mamogram untuk mendapatkan clue apa yang kita patut biopsi, ya. Jadi kenapa biopsi diperlukan? Yang ni macam bila saya sebut biopsi, ramai pesakit jadi panik dan takut. So biopsi ada banyak jenis. Ada yang di mana kita sebut FNAC tu, fine needle aspiration cytology tu, di mana dia sedut sel sahaja. FNAC tidak disarankan untuk ketulan payudara di mana kita suspek dia kanser, ya, sebab FNAC ni
kita hanya boleh buat test yang sedikit, ya, dan kadang-kadang tak boleh dapat sel yang berkenaan. Selalunya untuk bila kita suspek ketulan payudara tu mungkin kanser, kita perlu buat core biopsy atau true cut biopsy. Maknanya kita ambil kepingan yang besar sikit, dalam 2-3 mm dan panjangnya dalam 5 hingga 10 mm. Okey, so macam mana kita buat ni? Kita boleh buat secara freehand, di mana ketulan tu kalau dah besar, kita bagi bius tempatan untuk kebaskan tempat yang kita nak cucuk, atau kita gunakan panduan ultrasound, ya. So kenapa kita nak buat biopsi? Sebab kita kena ambil sampel untuk diproses dan dilihat di bawah mikroskop. Jadi kita boleh lihat ciri-ciri sel tu, kita boleh tentukan, ya, pakar patologis di lab boleh tentukan sama ada sel tu sel normal atau sel kanser. Dan kalaulah kita boleh confirm dia sel kanser, kita boleh buat test lain di mana kita tentukan subtype kanser payudara tu. Sebab kanser payudara ni ada banyak subtype dan rawatan selanjutnya di kita mesti tahu subtype breast cancer tu, baru kita boleh memberi rawatan yang betul, ya. Okay, next please. Dan jarum biopsi itu besar sikit sahaja daripada jarum yang digunakan untuk nak ambil test darah, ya, tak besar sangat. Tapi kita bagi bius tempatan supaya kebas. Macam kita pergi doktor gigi nak cabut gigi, so kebas tu tahan dalam 2-3 jam. Kemudian kita boleh makan Panadol ataupun ubat lain untuk mengurangkan sakit. Dan selalunya pesakit saya tak makan ubat lebih pada 2 hari, ya. Okey. So biopsi payudara ni selalunya lepas kita dah test, ni yang bahagian frame belah kanan tu menunjukkan apa yang pakar patologis nampak di bawah mikroskop, ya. Dan ciri-ciri ni mustahak untuk kita tentukan macam mana kita nak rawat pesakit tu selanjutnya. Dan selalunya biopsi payudara ni, test dia makan masa paling cepat kalau di hospital swasta 24 jam hingga 48 jam lebih kurang, ya. So selalunya saya beritahu pesakit saya di hospital swasta dalam 2 hingga 3 hari bekerja. Okey. Kalau kita dah tentukan sel tu kanser, ambil masa lagi 24 jam untuk tentukan subtype dia. Saya faham di hospital kerajaan memang ramai sangat pesakit, tetapi ada yang dipercepatkan dan boleh dapat keputusan dalam 1 hingga 2 minggu. Ya, ni apa yang saya dipahamkan, ya. Kalau nak urgent lebih pada tu pun kita boleh, selalunya kita boleh uruskan, ya. Okey, next please. Okey. Dari biopsi payudara, tadi saya dah sebut kita boleh nampak ada tak sel kanser. Dan kita boleh tengok jenis kanser adakah dari kelenjar tisu atau tisu stroma tu bermaksud sel-sel atau tisu yang tidak berkaitan dengan kelenjar payudara. Maknanya the supporting structure, ya, macam ligamen-ligamen ataupun dekat lemak tu pun boleh juga timbul kanser, ya, atau benjolan yang lain, ya. Dan dari bila ditentukan yang dah disahkan ada sel kanser, kita kena buat test lain. Yang ni yang saya sebutkan tadi, kita nak tahu subtype. Jadi kita nak tahu apakah dia reseptor estrogen positif ataupun progesteron reseptor positif atau negatif. Dan bergantung pada reseptor ni dia adalah molekul pada sel, ya. Dan di lab apa yang pakar patologis buat, dia letakkan bahan kimia pada slide-slide tu, ya. Sampel tisu tu yang dah sampai kat lab, dia letak bahan kimia dan yang boleh mewarnakan komponen-komponen pada sel kanser tu dan dapat dilihat di bawah mikroskop. Jadi mereka boleh tentukan estrogen reseptor positif atau negatif. Lagi satu HER2 yang selanjutnya, ni adalah juga molekul yang menentukan jenis rawatan yang patut diberikan kepada pesakit, ya. Dan kalau kita nak tentukan sama adakah kita nak bagi rawatan ubatan melalui injection yang disebut kemoterapi diperlukan
oleh pesakit ni atau tidak. Jadi maklumat dari biopsi payudara ni sangat mustahak because it's the very beginning of the journey bila nak menjalankan rawatan kanser payudara. Tanpa maklumat ni kita tahu kanser saja tak cukup ya. Kita kena tahu subtype dia sebab ada banyak subtype. Next please. Okay. So bila tadi saya sebutkan kita nak tahu rawatan apa yang patut diberikan dan kita boleh merancang jangka masa rawatan untuk pesakit tu. So this important untuk planning sebab di Malaysia ni paling ramai pesakit kanser payudara adalah di antara umur 40 hingga 55, 40 hingga 55. Ya, that is the commonest age group. Jadi kita perlu merancang jangka masa rawatan sebab tiap-tiap pesakit memang ada plan dia sendiri, plan kerja, plan keluarga, ada kenduri ke, anak nak kahwin ke, nak travel ke. Jadi kita daripada maklumat ni kita boleh dah merancang apa rawatannya dan mana yang kita nak bagi dahulu. Okey, mana rawatan yang terpaksa kita bagi. Setengah pesakit kita perlu buat pembedahan dahulu. Setengah pesakit kita nak bagi ubat makan dulu. Setengah pesakit kita nak bagi rawatan injection kemoterapi terlebih dahulu. Jadi mana yang kita lebih sesuai kepada pesakit tu bergantung pada subtype breast cancer, mana yang nak bagi dahulu. Okay, next. So, ini adalah the current international guidelines yang kita praktis di Malaysia juga oleh pakar payudara ya. Kalau kanser payudara tu dah lebih dari 2 cm atau melibatkan kelenjar payudara di ketiak ya. Okey. Ketiak. Okey. Tak nampak ya di ketiak ya. Okey. So kalau kelenjar tu terlibat, okey, kita perlu tak boleh nampak Dr. Azlina sebab your background you set as blur tu kan? Yeah, okay. Alright. But that's okay, I think we understand. Kelenjar di ketiak tu kalau dah terlibat dan bengkak atau kanser tu adalah lebih dari 2 cm, rawatan yang ideal adalah memberi kemoterapi terlebih dahulu. Bila kita memberi rawatan kemoterapi ataupun targeted therapy atau immunoterapi, yang ni semua melalui injection ya, melalui drip dan injection. Ini disebut neoadjuvant treatment. Neo bermaksud new sebelum pembedahan. So rawatan-rawatan sebelum pembedahan definisikan sebagai neoadjuvant treatment. So kalau lebih dari 2 cm dan melibatkan kelenjar di ketiak, maknanya dia dah merebak di ketiak, kena bagi kemoterapi terlebih dahulu. Di mana dia dah stage 2 ke atas seperti dalam diagram ni ya. They should receive NAC ni neoadjuvant chemotherapy, maknanya sebelum pembedahan. Okay, this is standard international practice ya. Okay, next please. Okey, ni adalah antara guidelines bukan saja di Malaysia ya. The NCCN guidelines ni di Amerika, ESMO di Europe ya. ESMO adalah European Society of Medical Oncology Guidelines for Early Breast Cancer dan juga St. Gallen yang ni di Switzerland ya. Jadi 2 cm ke atas dan melibatkan kelenjar limfa dan subtype di mana estrogen receptor, progesterone receptor dan HER2 adalah negatif, kita sebut triple negative breast cancer ni, yang TNBC, atau yang HER2 positif breast cancer ni, kita kena bagi rawatan terlebih dahulu sebelum pembedahan. Juga dia kita sebutkan neoadjuvant chemotherapy ni sebab kita bagi rawatan melalui sistem darah, maknanya dia pergi daripada hujung rambut ke hujung kaki ya, melalui sistem darah. Kalau kita buat pembedahan terlebih dahulu, itu disebut local therapy ya, di mana kalau kita bedah
kemudian kalau pesakit tu memang perlu rawatan kemoterapi, lepas pembedahan nak tunggu baik parut-parut semua baru kita nak bagi kemoterapi. Jadi kita dah lose some time ya, dalam 1 hingga 2 bulan nak tunggu baru baik baru nak start kemoterapi. Jadi di tempat payudara tu kita dah buat pembedahan. Tapi kalau ada sel-sel yang ada sembunyi tempat lain, tak ada rawatan lagi. Kita tak boleh bagi kemoterapi di mana kalau parut tak baik lagi. Jadi klasifikasi pesakit yang perlu rawatan kemoterapi terlebih dahulu adalah triple negative, HER2 positif atau lebih dari 2 cm dan melibatkan kelenjar payudara. Okay, next please. Okay, so kita dah boleh tentukan yang tu semua terlebih dahulu selepas biopsi. So kita boleh tahu peringkat kanser payudara. Jadi peringkat bermaksud saiz kanser payudara tu, nombor 1, adakah penglibatan kelenjar limfa di ketiak, dan 3, sama ada organ lain seperti paru-paru, hati, tulang atau otak terlibat, di mana peringkat lewat ya. So the next diagram saya nanti tunjuk macam mana staging ya. So secara basic kita boleh buat untuk staging, kita boleh buat X-ray dada atau chest X-ray, ultrasound abdomen nak tengok abdomen dan pelvis, kita nak tengok organ hati, kita nak tengok sama ada apa-apa di organ peranakan seperti rahim dan ovary, ada apa-apa tak kat situ yang kita perlu check, sebab kadang-kadang kanser payudara boleh pergi pada ovary ya. Okey. Ataupun kita boleh buat kalau dah peringkat dah lebih stage 2 ke apa, kita boleh buat CT scan dari dada ke punggul ya, pelvis ya. So apa yang kita buat untuk menentukan peringkat atau staging of breast cancer bergantung kepada kelengkapan yang ada di hospital yang berkenaan. Kalau hospital ada all the facilities, kita selalunya kita buat CT scan ya. Dan selepas dah confirm kanser, barulah saya selalu buat ujian darah, order ujian darah. Jadi ada tengok tak semasa saya kata untuk diagnosis kanser payudara hanya perlukan pemeriksaan fizikal, ambil sejarah, cek mammogram, ultrasound dan biopsi. Tidak ada disebutkan guidelines di mana kita kena buat test darah dan tumor marker. Tumor marker ni kebanyakan pesakit kanser payudara normal ya, tapi selalu pesakit tanya, jadi kenapa lab lah atau screening center kata oh kita boleh test untuk payudara. No, kita tak boleh confirm ya, kita tak boleh pastikan pesakit tu ada kanser payudara dengan test darah. Hanya dengan biopsi selepas kita dah buat pemeriksaan yang lain ya. Test darah tu dibuat selepas dah confirm kanser payudara sebagai baseline. Maknanya untuk kita buat rujukan di masa depan ya, di mana tumor marker tu boleh naik di dalam 1 atau 2 tahun, dan kita boleh gunakan bukti tu kanser tu dah datang balik. Okey, untuk kita confirm diagnosis kanser payudara tak perlu blood test ya. Tolong ingat ya. Ramai pesakit kata, tapi doktor saya punya tumor marker normal, kenapa doktor kata saya ada kanser payudara? Okey, so yang ni kita kena faham, tak perlu blood test untuk confirm breast cancer, hanya untuk pemeriksaan lanjutan ya. Okay, next please. So ni kita buat staging atau peringkat kanser payudara ya. T adalah short form untuk tumor. Tumor hanyalah dalam bahasa Latin yang bermaksud ketolan, okay, atau benjolan. Bila kita sebut tumor antara doktor ya, kita tak bermaksud tumor tu sama dengan kanser. Tumor boleh benign, maknanya kebetulan yang bukan kanser, dan malignant tumor. Malignant tumor tu kanser ya. So tumor size ni adalah dari segi nak staging ni, dia kita ukur dalam sentimeter, sama selalunya dari ultrasound ya. Dan N kategori tu lymph node ya, sebab kita nak tengok sama ada lepas kita dah buat CT scan atau X-ray, kita boleh nampak kelenjar limfa yang terlibat.
M adalah metastasis. Adakah dia dah merebak kat mana-mana, ya? So bergantung kepada staging kanser payudara ni, kita tengok N1 apa ni, T1, T2. Kalau stage 1 bermaksud T1 kurang dari 2 cm. Itu adalah stage 1, ya, dan tidak ada penglibatan, tak merebak di kelenjar limfa. So stage 1 adalah kurang dari 2 cm dan tak merebak mana-mana lagi. Dan selanjutnya. Okey, kalau peringkat 4 tu ada bukti kanser tu dah merebak kepada organ lain selain daripada payudara, ya. Maknanya dia dah melibatkan kelenjar limfa, dah melibatkan hati atau paru-paru atau tulang atau jantung. Jadi bila kita ada bukti kanser tu dah pergi kepada tempat organ lain, tak kisahlah dekat payudara tu 2 cm ke, 1 cm ke, 3 cm. Sebab saya pernah ada ramai pesakit benjolan di payudara tu hanya 1,5 cm tetapi dah ada bukti pergi pada tulang. Okay, next please. Okay. So, bila dah tentukan sama ada pesakit perlu pembedahan atau kemoterapi itu, ni yang saya nak cakap ni, apakah the different methods, ya, of prosedur pembedahan, ya. So, kalau ada pesakit yang perlu diberikan kemoterapi terlebih dahulu, tujuan dia untuk rawatan dan untuk nak mengecutkan kanser payudara tu supaya kita boleh try untuk selamatkan payudara. Okay. Tetapi ada juga pesakit kalau ada kanser lebih daripada 1 ketul di dalam payudara tu, kita tak boleh selamatkan payudara. Hanya kalau ada 1 benjolan dalam payudara tersebut, baru kita boleh buat apa yang disebut lumpectomy atau breast conserving surgery, ya. Maknanya kita tak buang seluruh payudara. Tetapi nowadays kalau ada lebih dari 1 ketul ataupun ketulan benjolan kanser payudara tu besar sangat, bila kita buang seluruh payudara, kita boleh juga membuat reconstruction, di mana kita buatkan payudara baru. Ada pakar-pakar breast oncoplastic surgeon di mana diorang menjalani training untuk membuatkan reconstruction untuk payudara, atau ada pakar-pakar bedah yang membedah bersama-sama pakar plastik, ya. Seperti saya, di hospital saya di mana sakit itu terpaksa seluruh payudaranya dibuangkan, lepas dah buang at the same time during the same operation, disusuli pula dengan pakar plastik di mana kita buat payudara baru, ya. Okey, so ada banyak jenis prosedur pembedahan, ya. Sama ada kita nak simpan payudara, di mana nak buang ketulan sahaja dan buang kelenjar di ketiak, sebab kanser payudara ni kita nak tentukan, ya, penglibatan dekat ketiak, jadi ada potongan kecil untuk buang kanser kelenjar payudara di bahagian ketiak. Jadi 2 incision, ya, 2 tempat pembedahannya. Okey, next please. Okey. So selalunya pesakit kanser payudara ni perlu diberikan banyak maklumat, ya. Secara teknikal pembedahan tu taklah complicated sangat kalau nak dibandingkan dengan prosedur-prosedur pembedahan otak atau pembedahan hati, ya. In terms of prosedur tak berapa complicated, tetapi pesakit perlu diberikan banyak maklumat untuk supaya pesakit tu dapat membuat decision yang berdasarkan sains dan bukan cerita dongeng, ya. Jadi perlu diberikan banyak maklumat. Jadi tolong carilah pakar payudara yang sudi menjawab berbagai-bagai soalan, walaupun ada kadang-kadang pesakit saya, sorry I need to ask a stupid question. Pada saya tidak ada stupid question. Okay, it is only stupid if you don't ask the question. Bila kita kena tanya soalan tu sebab kita tak tahu. Jadi bila tak tahu, tolong tanya, ya. Okay, so mana nak cari pakar bedah payudara atau pakar bedah am untuk second opinion, bolehlah rujuk kepada National Specialist Register. Okay, ni adalah list daftar
spesialis di seluruh negara Malaysia, sama ada pakar tu bekerja di hospital kerajaan di bawah Kementerian Kesihatan ataupun hospital universiti ataupun hospital private. Jadi semua pakar yang terlatih, mereka perlu buat permohonan untuk dimasukkan dalam daftar ni ya. Jadi siapa yang tentukan siapa yang masuk dalam National Specialist Register. Jadi kalau bidang kepakaran pembedahan payudara, maknanya senior-senior lah, ada komiti dia untuk tentukan pakar tu telah menjalani training yang secukupnya ya. Jadi boleh lihat pada NSR ya, National Specialist. Jadi boleh pergi pada Google, type saja NSR dan you pergi pada homepage dia ya, dan boleh tengok di mana pakar tu bekerja. Kalau nak tengok pakar payudara, tengok pada specialty breast endocrine surgeon, dan dia akan menunjukkan semua pakar di satu Malaysia. Di mana you dan bila klik nama tu atau klik I untuk info, boleh tahu di mana tempat kerja pakar yang berkenaan ya. Senang aja nak cari. Okay, next please. Okay, ni just to show ya, di pusat payudara di mana saya bekerja di Hospital Pantai. Remember tadi saya sebut the common age group untuk kanser payudara adalah antara umur 40 hingga 55. Yang tu daripada our cancer registry. Tapi di Hospital Pantai pun yang ni yang paling besar ni adalah 40 hingga 50. That is the common age group ya. Maksud saya bukanlah tak ada pesakit umur lebih muda atau lebih tua daripada 40 hingga 55, tapi this is the commonest age group yang paling selalu kami jumpa di klinik ya. Jadi tapi boleh lihat kan, as young as 20 lebih pun ada. Saya pun ada pesakit 20 lebih, tapi tak ramai. Yang paling ramai antara umur 40 hingga 55. Sebab itulah saringan untuk payudara patut dijalankan bermula dari umur 40 tahun. Okay, next please. Okay, so maklumat tambahan ni boleh dapatkan di clinical practice guidelines yang tadi yang saya rujukkan ya, tentang triple assessment, okay, dari website kerajaan dan di Akademi Perubatan Malaysia ya, ACADMED tu, Academy of Medicine Malaysia ya. Ni semua free, tak payah nak daftar or subscribe or whatever, you just Google ya. Okay, and then National Specialist Register di Malaysia ya. Okay. Boleh screenshot yang ni and then boleh rujuk later ya. Next please. Okay. So apa yang saya dah beritahu ni, rawatan untuk pesakit kanser payudara bukanlah seorang saja, bukan pakar bedah saja ya. Okay. Pakar radiologi adalah pakar yang membuat laporan mamogram, yang buat ultrasound payudara, pakar patologis yang dekat lab untuk pastikan sel-sel tu betul ke kanser atau tidak. Pakar onkologi adalah pakar kanser yang merawat pesakit kanser payudara melalui rawatan, kemoterapi atau ubat makan ataupun rawatan radioterapi, ya, X-ray terapi. Juga penglibatan NGO di mana mereka lah memberi sokongan kepada pesakit payudara. Di mana-mana hospital kadang-kadang ada NGO yang memberi social support di mana kalau perlu hubungi tentang apa-apa, nak pertolongan, nak pergi jumpa doktor mana, nak pergi yang lebih murah ke apa, NGO lah selalunya terdiri pada bekas-bekas pesakit kanser payudara ya. Sokongan keluarga tak payah cakap lah, yang ni very very important ya, sebab ahli keluarga lah yang patut ikut bila mereka menjalani rawatan, sebab kadang-kadang bila menjalankan rawatan kemoterapi nak balik tu tak larat, jadi kenalah somebody bawa kereta ke ataupun naik teksi ke, tak salah bawa kereta sendiri ya. Pakar paliatif ni apa? Pakar paliatif ni kalaulah pesakit tu dah di peringkat 4 dan memang peringkat lewat kanser payudara, bukan bermaksud tidak ada rawatan, boleh ada rawatan. Apa rawatan yang diberikan? Rawatan support
memberi nasihat ubat mana yang boleh diberi dan sebagainya ya. Ini pakar paliatif ya, di mana kanser payudara tu tak boleh dah pulih 100% ya. Okey. So pesakit ni dikelilingi oleh semua multidisciplinary approach lah, semua pakar-pakar dan juga kumpulan-kumpulan yang boleh memberi nasihat yang sewajarnya. Okay, next please. Okay, so kesimpulannya, ni slide almost terakhir ya. So rawatan kanser payudara bukanlah sama untuk setiap pesakit, bergantung kepada berbagai faktor. Kemudian kenalah dapatkan keputusan biopsi sebelum memberi rawatan untuk memberi peluang perancangan rawatan lebih teliti. Dan rawatan neoadjuvant iaitu ubatan sistemik seperti injection sebelum pembedahan ni, untuk jenis-jenis kanser triple negatif atau kanser HER2 positif mendapat keputusan lebih bermanfaat dibandingkan dengan pembedahan terlebih dahulu ya. PCR atau pathological complete response ni di mana kita bagi rawatan mungkin secara kemoterapi, kemudian pembedahan. Bila kita bedah, kanser dia tak nampak dah, dia dah macam melt away ya. Ini PCR ya, ada setengah-setengah kanser begitu ya. Rawatan tu sangat berkesan ya, dan pendekatan berbagai disiplin adalah paling mustahak ya. Slide next slide please. So okay, I have gone through this, tapi ringkasan bergantung rawatan kanser payudara bergantung pada jenis kanser, peringkat, umur pesakit. Adakah penyakit lain? Kita jangan lupa kalau pesakit tu perlu menjalani pembedahan, tapi paras gula dan kontrol diabetes dia teruk sangat. Jadi operation kena postpone, kadang-kadang parut tu naik nanah macam-macam sebab gula tak kontrol ya. Kita bergantung pada sakit lain juga. Dan pilihan-pilihan akhirnya kita kena respect keinginan pesakit. Ada setengah pesakit kita nak bagi rawatan lain tapi dia kata tak nak. Jadi kita kena bincang apa yang most important to the patient. So yang ni kebanyakan dalam palliative care, bila rawatan dah menimbulkan berbagai masalah, kadang-kadang pesakit kata saya tak nak dah pembedahan ataupun saya tak nak dah rawatan apa. So at the end of the day, ni adalah hak pesakit ya. Okay, next please. Okey, sebab saya buat promosi sikit lah, saya bekerja di Hospital Pantai Bangsa ni untuk pesakit yang baik nak datang untuk screening ya, atau saringan mammogram atau ultrasound dari 1 September hingga 31 Disember tahun ni, kita ada discounted rates ya untuk pesakit yang datang nak buat dan membayar cash, dan ni untuk Malaysians ya. Kita galakkan pesakit yang datang nak buat screening ada discounted rate ya, seperti yang terpapar ni ya. Okay, next please. Okay, so terima kasih. Thank you very much for your attention. Kalau ada apa-apa soalan, yang QR code ni, jikalau antara pendengar dan partisipan seminar ni, siapa yang nak membuat appointment ke apa-apa, nak contact ya. Terima kasih ya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Azlina, that was very useful. Saya pun macam revision, up to date revision Dr. Azlina, thank you so much. Saya rasa ramai yang dapat ilmu yang sangat bagus pagi ni ya. Dr. Azlina, saya ada beberapa soalan yang telah tersedia dengan saya ni, tapi saya rasa kita sedikit suntuk masa. Saya jawabkan ada permintaan untuk slide ni ya. Kita tak berikan slide Dr. Pakar, tetapi seperti yang semua tahu, kita ada Facebook Live, jadi boleh ulang-ulang tengok webinar ni di Facebook UKM ya, dan juga Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim, dan juga kita ada YouTube ya. Webinar kita ni akan kita archivekan di YouTube Pusat Kepimpinan Wanita.
Dr. Azlina ada satu soalan bagus ni. Dia nak tanya bagaimana boleh dapat classification dalam payudara. Terima kasih Puan Khadijah Leong. Bagaimana boleh dapat classification dalam payudara? Adakah dalam pemakanan? Oh, tidak. Tadi saya sebutkan early on, classification yang kita nampak pada mammogram tu sebenarnya dia adalah saki-baki sel yang dah mati. Okay, so dalam tubuh badan kita ada sel yang hidup dan ada lifespan, kemudian dia mati. Macam sel darah merah kita, ya, lifespan is about 3 months, so dia akan mati. Tapi di dalam payudara, jikalau kadang-kadang jenis classification tu adalah tempat di mana ada sel kanser, dan bila sel kanser tu dia berbelah bahagi dengan pantas dan dia membesar, jadi blood supply yang nak pergi kepada kawasan original tu dah jauh. Jadi sel-sel di tengah kanser tu, tempat asal tu, dia boleh mati. Jadi bila dia mati, kadang-kadang ada saki-baki kalsium dan dia bukan dari pemakanan. Please don't misunderstand. Nanti ada orang yang berhenti makan suplemen kalsium. Jangan. Yang tu tak ada kena-mengena dengan your supplement. Ni adalah sel yang tak normal di payudara. Tetapi mammogram tu kita kena tentukan kalsium tu yang jenis yang okey atau tak okey. So jadi dari mammogram tu kita boleh analisa dan tengok dia punya pattern, ya. So bukan semua classification di payudara tu suspicious. Not all, ya. Ada pattern-pattern dia, ya. Okay, satu lagi soalan Dr. Azlina. Saya ingat that this will be our last question to you. Berapa tahun agaknya biasanya follow up pesakit kanser payudara, Dr. Azlina? Okay. Ada orang yang dia nak pergi lepas dia okey tu satu tahun dia dah tak mau follow up kan? Apa nasihat Dr. Azlina? Okay. So, kanser payudara ni all it needs is just one cell nak pergi tidur somewhere, dia sembunyi, kemudian dia bila tidak ada rawatan, so kanser payudara bergantung pada jenis dia. Ada yang sakit yang perlu makan pil untuk menurunkan hormon wanita, ya, kalau jenis kanser payudara ER positif tu. Kadang-kadang makan ubat pil tu 5 hingga 10 tahun. Now the current guidelines ada yang kena makan sampai 10 tahun. Okay, so kenapakah kita perlu buat rawatan susulan? Sebab kanser payudara boleh datang balik. Jadi, apakah yang sepatutnya dijalankan oleh setiap pesakit yang pernah dirawat untuk kanser payudara? 1 tahun selepas pembedahan, kita kena ulang mammogram dan setiap tahun kena buat mammogram. Okay? Untuk katalah dah membuat pembedahan, dah buang satu payudara, kena buat mammogram payudara yang lagi satu. Okay? Dan ultrasound kena buat tiap 6 bulan. Dan follow up selalunya untuk 2 hingga 3 tahun pertama, bergantung pada jenis dan tahap kanser tu. The first 2 to 3 years, tiap 3 hingga 6 bulan. Kemudian tahun ketiga, tahun keempat dan kelima, tiap 6 bulan. Dan lepas 5 tahun, kalau kanser tu adalah dikesan pada peringkat yang awal, boleh jumpa setahun sekali. Tetapi kerap kali pesakit saya jumpa tiap 6 bulan. Sebab mana yang sudah faham tentang kanser payudara, dia takut nak datang setahun sekali. Dia nak datang tiap 6 bulan. Jadi sebaik-baiknya jumpa rawatan susulan untuk 5 tahun sekurang-kurangnya. Supaya doktor yang follow up puan-puan ni, dia boleh detect kalaulah kanser tu datang balik. Kalau kita boleh confirm kanser tu dah cured, walaupun dia stage 1, tak payahlah datang susulan. Tetapi saya tahu tidak ada doktor yang kata, okey dah habis operation, bye-bye. Tak ada. Sebab kanser payudara ni, nasihat saya dia jahat, ya. Dia suka datang balik. Jadi tolonglah datang untuk rawatan susulan. Selagi doktor tu nak jumpa you, silalah datang, ya. Baik, okey, alhamdulillah saudari-saudari dan saudara-saudara yang telah bersama kita pada hari pagi ini, ya. It is absolutely important information, and everyone yang dah mengucapkan terima kasih di ruang chat tu, kita sama-sama ucapkan terima kasih juga kerana telah meluangkan masa bersama Dr. Azlina. Dr. Azlina Friza, as usual, I owe you a big makan.
because menerima jemputan kita untuk topik yang sangat penting untuk semua kaum wanita dan juga pasangan mereka ya. Saya tengok ada ramai juga daripada pendengar kita adalah kaum lelaki. Terima kasih. Dan ulang-ulang tengok webinar ni di Facebook UKM dan juga di Facebook Pusat Kepimpinan, dan layari YouTube Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim untuk arkib video ini. Dr. Azlina, terima kasih sekali lagi dan saya harap saya dapat berjumpa doktor secara fizikal. InsyaAllah. Dan juga kepada semua para pendengar, thank you so much for being with us. Kita harapkan perkongsian pada pagi ini dikongsikan lebih ramai lagi kerana kita mahu ahli keluarga wanita kita ni terjaga ya, doktor? Yes. Yes, Very, okay. very important. Yeah. Okay, thank you so much, Doctor, again, and I wish you all a pleasant day. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Bye-bye. bye-bye, see you. Okay, See you. bye.